Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Kita sambung daripada soal jawab isu akidah yang ada dalam kitab ensiklopedia soal jawab agama ini. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan masuk kepada persoalan berkaitan dengan di bawah tajuk jampi, tangkal, azimat dan sihir. Jadi minggu lepas dah sebut sikit, kita sambung balik. Minggu lepas soalan dia berkaitan dengan, dikata datuk saya boleh dikatakan seorang bomoh. Ketika saya kecil dahulu, saya sentiasa sakit dan datuk selalu membacakan sesuatu lalu menghembus ke arah saya, seolah-olah dia menjampi saya untuk sembuh. Soalannya, adakah Islam mengharuskan jampi? Jadi kita berhenti di sini minggu lepas dan kita mulakan di sini pada malam ini. Persoalan jampi, boleh ke tidak jampi dalam Islam? Jadi para ulama jawab boleh dan tak boleh. Apa yang boleh dan apa yang tak boleh? Bolehnya sekiranya jampi menggunakan ayat-ayat Al-Quran ataupun menggunakan Asma'ullahul A'zam, maknanya menggunakan nama-nama Allah. Boleh. Okey. Yang kedua, jampi menggunakan bahasa yang kita faham. Kalau kita faham bahasa Melayu lah. Kalau kita faham bahasa Arab, Arab lah. Melayu pun tak faham, Arab pun tak faham, dengan bahasa orang putih. Orang putih lah jampi, tak ada masalah. Asalkan kita faham apa yang kita ucap. Yang ketiga, walaupun kita jampi menggunakan ayat Quran dan sebagainya, kita yakin itu hanyalah usaha kita, yang menyembuhkan ialah Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat jampi yang dibenarkan. Yang tidak dibenarkan ialah yang berlawanan. Jampi menggunakan bukan ayat Quran. Tak tahulah bahasa apa yang digunakan, mambang tanah, mambang angin, mambang macam-macam mambangnya. Ya insan mata kaji semaring sing. Kita pun tak tahu bahasa apa yang digunakan tu. Tapi kita sebut. Dan kita kata jadi kalau sebut Ustaz. Jadi tak jadi itu lain cerita, tapi bahasa yang kita sebut tu bukan daripada Quran dan bahasa itu pun kita tak faham. Kita sebut itu sebut ini, kita sendiri pun tak faham. Dan berhati-hati, ada setengah-setengah menggunakan ayat Quran tetapi dicampur pula dengan yang lain-lain, ataupun dibaca ayat Quran dicampur-campur, ataupun ditunggal-langgangnya, ataupun dibaca terbalik. Kita baca inna a'tayna itu daripada inna a'tayna, dia baca inna syani'aka huwal abtar fasalli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar. Memang ayat Quran, tapi ayat Quran itu dibaca tidak mengikut susunannya. Jadi berhati-hati, sebab Tok Dukun, Tok Pawang ini pun dia kreatif juga. Dia kata kalau tak guna ayat Quran, orang tak datang. Jadi dia juga menggunakan ayat Quran. Setiap apa yang dia nak buat, dia ucapkan a'udzubillah, a'udzubillah. Tapi kalau kita dengar baik-baik, bukan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia sebut a'udzubillahir rajim. A'udzubillahir rajim. A'udzubillah juga, tetapi a'udzubillah, aku minta perlindungan daripada Allah yang direjam. Kita kata, ustaz dia guna ayat Quran, a'udzubillah. Memang a'udzubillah, tapi a'udzubillah a'udzubillahir rajim. Aku minta perlindungan daripada Allah yang direjam. Sedangkan yang sebenarnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang direjam, bukan Allah yang direjam. Jadi berhati-hati. Okey, berhati-hati. Okey, itu yang pertama. Jadi kalau tanya boleh ke tidak jampi, boleh. Tapi jampi menggunakan ayat Quran. Yang setiap kali saya mulakan kuliah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, saya sengaja ulang-ulang di mana-mana supaya audiennya secara tak langsung hafal benda itu. Kalaulah kena apa-apa, tiba-tiba ada orang kena gigit apa-apa ke, ataupun menangis, budak-budak menangis malam-malam ke, boleh baca doa itu. Dan untuk amalan kita, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ini diamalkan pada waktu pagi, diamalkan pada waktu petang. 3 kali pagi, 3 kali petang. Dan saya sengaja lagi di mana-mana sama ada baca bismillah 5 ataupun bismillah 7. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahil kafi, bismillahil syafi, bismillahil muafi, bismillahil wafi, bismillahirrabbis samawati wal ard, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itu semua jampi-jampi. Jampi-jampi, tetapi jampi menggunakan ayat-ayat doa-doa ini diharuskan. Okey, diharuskan.
Jangan jampi menggunakan bahasa-bahasa yang kita sendiri pun tidak faham. Dan ayat Quran itu semuanya boleh dijampi dan semuanya ada khasiatnya. Sahabat-sahabat Rasulullah datang ke satu perkampungan, pergi untuk berdakwah, tetapi dakwah mereka itu ditolak oleh orang kampung tu. Tiba-tiba ketua kampung kena sengat kala jengking. Jadi orang ketua kampung ni nampak orangnya datang, sahabat-sahabat Muhammad ni nampak muka jernih macam ni. Jadi minta tolong jampi. Jadi sahabat ini bukan tok bomoh, tetapi orang dah panggil, pergi je lah. Lalu dibacanya surah Al-Fatihah je. Surah Al-Fatihah ditiup pada tempat yang kena sengat tadi, akhirnya sembuh. Dan mereka ini diberi hadiah kambing seekor seorang. Dibawa kambing itu bertemu dengan Rasulullah. Rasul tanya, ni kambing banyak-banyak ni daripada mana? Oh, kami ni balik daripada satu perkampungan. Ketua kampung dia kena sengat dengan binatang berbisa. Aku jampi-jampi sembuh. Rasulullah tanya, baca apa? Surah Al-Fatihah je. Macam mana kamu tahu surah Al-Fatihah itu ni? Dia kata, yakin sebab setiap ayat Quran itu merupakan penyembuh. Jadi Rasulullah kata, sembelihlah kambing itu bagi aku sikit. Maknanya boleh ambil upah daripada itu. Jadi nak ceritanya ayat Quran, jampi dengan ayat Quran ini boleh. Jampi dengan menggunakan nama-nama Allah boleh. Okey, anak-anak kita nak periksa ini, kita pun jampi dengan menggunakan nama Allah. Antaranya ya Fattah, ya Alim, ya Hakim, ya Khabir. Ya Fattah, ya Alim, ya Hakim, ya Khabir. Semua itu merupakan nama-nama Allah. Kita nak berniaga ni supaya perniagaan kita laris dan sebagainya. Jangan buat benda yang pelik-pelik. Sebutlah, pujilah nama Allah, zikirkan nama Allah. Antaranya ya Fattah, ya Razak, ya Ghani, ya Wahhab. Ya Fattah, ya Allah yang Maha Pembuka. Ya Razak, ya Allah yang Maha memberi rezeki. Ya Ghani, ya Allah yang Maha Kaya. Ya Allah, ya Wahhab, ya Allah yang Maha Pengurnia. Jadi boleh jampi dengan nama-nama Allah ini boleh. Okey, jadi itu persoalan jampi. Okey, persoalannya seterusnya. Adakah jampi yang dibolehkan seperti jampi dengan ayat Quran ini berlawanan dengan konsep tawakal dalam Islam? Okey, jawapannya dikata tidak bertentangan. Tawakal ini ialah kita berusaha, berikhtiar semampu mungkin mengikut kemampuan yang kita ada, kemudian kita serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menentukan keputusannya. Dan jampi ini juga merupakan salah satu usaha ikhtiar kita. Tapi jangan jampi saja, kerja tak buat, tak jadi juga. Buat dah kerjanya, minta kepada Allah, gunakan nama-nama Allah, gunakan ayat Quran ini, insya-Allah itu juga termasuk dalam tawakal kita kepada Allah. Okey, soalannya seterusnya. Seorang rakan saya mencintai seorang perempuan dan ingin berkahwin dengannya. Adakah boleh dia menggunakan ubat pengasih, minyak pengasih, agar perempuan itu cinta dan tertarik kepadanya? Jawapannya haram dan termasuk dalam dosa besar. Dalam suatu hadis sahih, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Innar ruqa, sesungguhnya jampi, wat tamaim tangkal, wat tiwalah jampi pengasih, syirkun merupakan perbuatan syirik. Jadi kalau dah berkenan dengan seseorang itu, jangan cari bomoh, jangan cari pawang, jangan cari minyak senyonyo dan sebagainya. Tetapi doalah kepada Allah, buat solat hajat, minta kepada Allah, kalaulah ini jodohku ya Allah, permudahkanlah urusanku. Tetapi kalau dia ini bukan jodohku ya Allah, jauhkanlah dia daripada mataku, daripada pandangan hatiku. Kadang-kadang bila kita dah kenang kepada seorang tu, minat sangat dengan dia, ya Allah, nak kahwin dengan dia ya Allah, permudahkanlah nak kahwin dengan dia ya Allah. Berkat doa kita, doa pada bulan Ramadan pula, kena pada malam Lailatul Qadar, kahwin sungguh. Tetapi belum tentu bahagia, sebab kita bukan minta bahagia, kita minta nak kahwin. Jadi berhati-hati dalam doa kita dan permintaan kita. Jadi yang pertama sekali, tidak boleh menggunakan jampi, tidak boleh menggunakan jampi-jampi ataupun minyak pengasih untuk kita menarik perhatian seseorang itu. Ini untuk menarik perhatian orang. Begitu juga orang yang berniaga dan sebagainya, maknanya haram menggunakan benda-benda cara-cara sihir macam ini. Seterusnya, saya seorang pemandu teksi. Saya menggantungkan kuda laut di dalam teksi saya kerana menurut satu kepercayaan, jika kita menggantungkan kuda laut dalam rumah atau mana-mana premis,
ia akan mengelakkan daripada dimasuki pencuri. Apakah Islam melarang perbuatan ini? Jawapannya ya. Ini termasuk dalam perbuatan syirik. Mana bila kita gantung sesuatu itu, kita yakin, iktikad kita, benda itu dapat melindungi kita. Jadi kita yakin ada benda lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa memberi manfaat ataupun memberi mudarat, itulah yang dinamakan syirik. Jadi balik malam ni cuba tengok di rumah kita, ada tak minyak-minyak yang kita gantung di pintu-pintu? Ada tak apa-apa yang kita lekatkan dengan iktikad kita, benda ini melindungi rumah tangga kita, melindungi kenderaan kita daripada dicuri dan sebagainya. Okey, berhati-hati. Yang seterusnya, bolehkah kita menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai tangkal azimat? Okey, azimat ini benda yang dah lama wujud di atas muka dunia. Kalau kita buka sejarah, Fir'aun dan umat Fir'aun ini dah memakai tangkal azimat zaman dia lagi. Kemudian musyrikin Mekah ini bila berperang dengan lawan Rasulullah, mereka juga memakai azimat-azimatnya. Jadi macam mana hukum? Dan kita tengok semasa Portugis menyerang Melaka dahulu pun diriwayatkan pejuang-pejuang Melaka ini pun memakai azimat-azimatnya, bertulisan ayat-ayat Al-Quran. Jadi para ulama bincang, bahas, boleh apa hukumnya memakai azimat? Kalau menggunakan selain daripada ayat Quran memang haram. Menggunakan ayat Al-Quran. Jadi yang sempat saya rujuk pada beberapa kitab tadi, ulama terbahagi kepada dua. Yang pertama mengharuskan dan yang kedua mengharamkan. Tetapi antara dua ini mana pandangan yang lebih majoriti ialah pandangan yang mengharamkan. Antaranya ulama-ulama besar masa kini semua mengharamkan. Antaranya Syekh Yusuf Al-Qardawi sendiri mengharamkan menggunakan azimat walaupun menggunakan ayat Al-Quran. Jadi berhati-hati. Dalam masyarakat kita ni mungkin ada yang dinamakan wafak. Okay? Menggunakan ayat Quran, kemudian ada nombor-nombor yang tertentu dia buat dalam bentuk petak-petak, lukis gambar dan sebagainya. Berhati-hati, tak payahlah guna. Kita terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut-takut ada iktikad kepada kita benda itu yang menyelamatkan kita. Sama ada kita simpan bawah bantal ke, ataupun kita pakai di mana-mana badan kita ini, kita kata ini ayat Quran. Ayat Quran pun takut-takut dia menjadi syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa dalil yang digunakan oleh orang yang kata boleh? Jadi antara rujukannya ialah suatu hadis sahih riwayat Imam Muslim, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tak mengapa menggunakan tangkal asalkan dia tidak melahirkan syirik kepada Allah. Ini dalil yang umum. Tetapi para ulama yang kata haram benda ini berdasarkan juga hadis sahih riwayat oleh Imam Bukhari, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya tangkal, azimat, jampi, serapah itu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk langkah selamat tak payahlah menggunakan tangkal ini walaupun dia menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Okey. Seterusnya, apakah hukumnya jika saya menggantung doa-doa di dalam kereta seperti doa menaiki kenderaan ataupun doa musafir? Jadi kita kena tanya, kita yang gantung, orang yang gantung itu sebab apa? Ditampal ke, dia gantung ke sebab apa? Kalau dia kata tampal ataupun gantung itu nak mengingatkan kita, takut-takut lupa, tengok tu, ingat, baca. Diharuskan. Ataupun kita tak hafal, kita tampalnya setiap kali kita baca. Okey. Tetapi kalau niat kita tampal ataupun gantung itu, garanti kereta kita selamat. Kalau kita gantung itu garanti tidak aksiden. Itu dah boleh membawa kepada syirik juga. Berhati-hati walaupun dia doa yang diajar oleh Rasulullah, walaupun dia ayat Al-Quran. Itu khas untuk kenderaan. Macam mana pula di rumah ataupun di premis kedai kita? Kita tampal ayat 1000 dinar. Cuba kita yang tampal itu, cuba kita tanya, kenapa kita tampal? Oh, sebab tak ingat ayat ni. Jadi bila tengok ayat itu kita pun baca. Harus. Okey. Ataupun dia sekadar cantik, bingkai yang cantik kita tampal sebagai perhiasan. Bolehlah, harus. Tetapi kalau kita tampal, kita lekatkan itu dengan iktikad kita, kalau dah ada ayat 1000 dinar dalam kedai kita ini, laku, laris.
boleh membawa kepada syirik juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berhati-hati. Kita bukan peniaga tak ada kedai, okey, kita balik ke rumah kita. Oh, ada ayat kursi di rumah, frame cantik je, okey, cantik. Kenapa kita tampal? Oh, itu perhiasan Ustaz, daripada duk tampal benda-benda yang lain, baik tampal ayat Quran. Okey, harus, boleh, tak ada masalah. Walaupun Al-Quran sebenarnya bukan diturunkan sebagai perhiasan, tetapi harus. Tapi kalau kita kata kita tampal ni, ini pelindung ni, syaitan tak akan masuk kalau rumah yang ada ayat kursi. Boleh membawa kepada syirik. Okey, berhati-hati. Tengok kepada niat kita. Okey, tengok kepada niat kita. Ini pengalaman. Pengalaman satu ketika dahulu heboh. Toyol masuk kampung. Masuk kampung, duit hilang habis. Jadi bila kita letak dompet, letak surah Yasin di atas dompet, nak tengok syaitan ambil ke tidak duit. Toyol ni ambil ke tidak duit. Tengok-tengok memang hilang juga duit. Nak ceritanya toyol tadi bukan takut kepada surah Yasin, buku Yasin kita tu, tetapi takut kepada bacaan surah Yasin itu. Kalau kita beli Quran banyak-banyak simpan di rumah pun, kalau tidak dibaca, tidak ada maknanya juga. Yang perlunya Quran ini untuk dibaca, difahami, bukan untuk disimpan, bukan untuk dibuat ubat kebal dan sebagainya. Okey. Jadi hukum tadi bergantung kepada niat. Kenapa dia buat begitu? Soalan yang seterusnya lebih kurang sama ini. Akhir-akhir ini banyak berlaku kecurian kereta. Kawan saya pun telah kehilangan keretanya. Dia pergi berjumpa dengan seorang bomoh atau dukun yang mendakwa boleh memberitahu sesiapa yang mencuri keretanya dan di mana lokasi kereta tersebut. Adakah Islam membenarkan perbuatan ini? Ini kita boleh bercakap bila tak kena pada batang tubuh kita. Bila kena pada batang tubuh kita, pergi report polis pun tak boleh, polis tak boleh buat apa. Akhir sekali cari tok bomoh juga. Berhati-hati ini. Berhati-hati. Jadi apa hukumnya? Dalam hadis sahih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatuhu arba'ina yauman. Man ata arrafan, sesiapa yang mendatangi, siapa yang datang berjumpa dengan tok dukun, tok pawang, fasa'alahu an syai'in, lalu dia bertanya tentang sesuatu urusannya, fasaddaqahu, dan dia meyakini, membenarkan kata-kata tok dukun tadi. Nak turun kerja pagi, tiba-tiba kunci kereta, tak tahu ke mana. Tak tahu dah, cari habis dah, tak ada, pening dah kepala, habis semua orang ni marahnya. Lepas tu orang beritahu, teringat ada seorang kawan itu kalau bab-bab hilang ni dia tahu. Telefon je. Telefon je tanya. Oh, dia kata ada tu bawah kapet tu, sembunyi bawah kapet. Kita tengok memang ada. Jadi macam mana tu? Macam mana dia tahu yang kunci kita tu jatuh bawah kapet? Melalui telefon saja. Oh, kita pun hebat. Kita pun beritahu orang lain. Kalau ada siapa-siapa hilang apa-apa, telefon nombor ini, dia boleh beritahu. Itu pun termasuk dalam disebut arrafan tadi. Arrafan ini Imam Al-Baghawi menjelaskan makna al-arraf ini ialah orang yang mendakwa mengetahui beberapa perkara dengan menggunakan beberapa cara yang menunjukkan kepada barang yang dicuri, tempat barang hilang dan sebagainya. Begitu juga al-kahin, itu bomoh, itu orang yang memberitahu perkara gaib yang akan berlaku pada masa hadapan. Ia samalah dengan ahli nujum dan sebagainya. Jadi orang yang kita telefon tadi itu macam mana dia tahu perkara gaib? Tidak lain dan tidak bukan, mungkin melalui kawan-kawannya di kalangan jin. Jadi kita tanya dia dan dia pula beritahu jawapannya dan kita percaya kepada jawapannya. Takut-takut kita termasuk dalam hadis ini, orang ini tidak diterima solatnya selama 40 hari. Jadi nak buat macam mana barang kita hilang ini, anak kunci kita hilang? Itu cubaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau melibatkan kecurian, report polis lah. Kalau melibatkan kehilangan begini, maknanya sekurang-kurangnya tenang dulu diri, doa kepada Allah, solat dahulu, tenangkan diri, insya-Allah jumpalah nanti. Okey. Dan orang tua-tua kata kalau hilang barang senang je cara dia. Ambil wuduk paling sempurna, kemudian solat yang paling khusyuk. Insya-Allah dalam solat tadi tunjuklah dalam solat tadi di mana tempatnya.
Kita pun setiap kali barang hilang kita solat, setiap kali barang hilang kita solat. Apabila dibawa berjumpa dengan seorang ulama, dia kata, tahukah kamu siapa yang memberi jawapan dalam solat kamu? Kita kata tentulah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata bukan. Yang beri jawapannya ialah syaitan. Sebab syaitan ini dia nak goda setiap kali kita solat, dia nak goda. Macam mana cara dia nak goda? Ketika kita solat itu kita ada hajat. Hajat kitanya kunci ni hilang. Jadi cara dia nak melalaikan kita daripada khusyuk dalam solat, itulah dia beritahu di mana tempat kunci itu. Bukan Allah beritahu, syaitan yang beritahu. Jadi tak payahlah pergi jumpa tok dukun, tok pawang, kerana takut-takut kita termasuk dalam orang yang percaya kepada tok dukun ini. Dalam satu hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, man atakahinan, sesiapa yang berjumpa bercari tok bomoh, fasaddaqahu, dan dia percaya apa yang dikatakan oleh bomoh itu, faqad kafara bima unzila Muhammad, sesungguhnya telah jadi kufur dengan apa agama yang diturunkan kepada Muhammad. Ini lebih berat lagi. Yang tadi tak terima amalan 40 hari, yakni maknanya jatuh kufur dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhati-hati. Ingat pesanan imam kita, Imam Syafi'i, dia kata jangan kamu tengok kehebatan seseorang itu melalui boleh terbang, boleh berjalan di atas air tak basah, boleh buat benda-benda yang pelik, tetapi tengoklah kepada amalannya. Sekiranya amalannya baik, dikenali sebagai seorang yang beriman kepada Allah, tawadhu'nya, seorang yang memang baik, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan beberapa keajaiban kepada dia, itu merupakan karamah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau dia ini macam-macam benda pelik-pelik dia boleh buat, boleh terbang daripada satu batang pokok kelapa kepada batang pokok kelapa yang lain, boleh berada beberapa tempat dalam satu masa. Kita jumpa dia tadi di pasar, di sini pun dia ada juga, di Kuching pun dia ada, hebat sungguh. Tetapi dari segi amalannya, Jumaat pun tak pernah jumpa di masjid kita, salat fardu pun entah ke mana. Jadi hebatan ini bukanlah karamah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ini merupakan istidraj daripada Allah kepada dia. Jadi jangan kita terkeliru, jangan kita terpengaruh dengan kehebatan luaran seseorang itu, tetapi kehebatan tadi hendaklah dipadukan dengan macam mana amalannya. Kalau amalannya baik, kemungkinan itu karamah daripada Allah, bolehlah kita minta tolong-tolong dia. Tetapi kalau dia ini dikenali sebagai seorang yang tak apa-apa, tetapi boleh buat benda yang pelik-pelik, itu jauhilah dia. Kemungkinan dia ini arrafan, kemungkinan dia ini kahinan, tok dukun, tok pawang yang tahu benda-benda gaib melalui sahabat-sahabatnya daripada alam jin. Wallahu a'lam. InsyaAllah minggu depan sambung lagi beberapa persoalan yang ada dalam kitab kita ini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na mimma 'allamtana wa zidna ilma. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami apa yang memberi manfaat kepada kami, dan berilah manfaat kepada kami hasil daripada ilmu-ilmu yang Kau ajarkan kepada kami, dan tambahkanlah ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kami. Allahumma inna na'udzubika minal ilmi la yanfa', wa min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min a'malin la turfa', wa min du'a'in la yusma'. Ya Allah, hindarilah kami daripada ilmu-ilmu yang tidak memberi manfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak pernah puas, amalan-amalan yang tidak diterima, serta doa-doa yang tidak didengari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.